Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rapatkan bersyukuran dapat sambung lagi pada malam ni kitab Idaman Penuntut, penggal yang pertama, muka surat yang ke-57, Jawi, Rumi 28. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Kata pengarang yang ke-11, duduk bagi tasyahud akhir. Tasyahud akhir, kita panggil kadang-kadang tahiyat akhir, samalah maknanya. Dan kita sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan yang ke-9 dan ke-10. Ya, yang ke-9 dan ke-10, rukun sembahyang yang ke-9 dan ke-10, iaitu membaca tasyahud akhir, disebut juga tahiyat akhir. Dan kita bahas yang lepas selawat. Selawat dua sekali lah, kita gabungkan sekali. Tahiyat dan selawat. Kadang-kadang kita kira bila kata rukun 13, bila kita kira kadang-kadang tak cukup 13, dia jadi 12. Kadang-kadang jadi 12. Kat mana dia punya miss tu? Miss dia dekat tahiyat dengan selawat tu dia tak asingkan. Jadi 12 lah. Pasal kira 12. Tapi hafal rukun sembahyang 13, memang hafal pun. Cuma kalau kira jadi 12. Kenapa ni? Dia punya kesilapan itu bukan silap lah. Tak dikira, tak diasingkan tahiyat dengan selawat. Sedangkan tahiyat cerita lain. Cerita lain tu maksud rukun lain. Selawat tu rukun lain. Dan saya ada cerita yang lepas, jika kita nak kita tanyalah baca tahiyat, jika dia baca sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka jawapannya salah. Dekat tahiyat sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan salah baca, salah tak jawab soalan. Orang suruh baca tahiyat, dia baca semua sampai baca selawat apa tu. Dari segi itulah kesalahan tu. Dan maknanya yang ke-9 tu adalah tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Kenapa baca tasyahud? Kerana dia ada asyhadu an la ilaha illallah. Betul dia panggil tasyahud. Kenapa dia panggil tahiyat? Kerana at-tahiyatul mubah. Jadi dia ambil tahiyat ataupun tasyahud bergantung kepada ayat yang nak baca tu. Kadang-kadang kita panggil ambil permulaan bacaan at-tahiyatul mubah. At-tahiyat kita panggil tahiyat. Lepas tu ada asyhadu an la ilaha illallah, kita panggil tasyahud. Itu maksudnya dia, kenapa dia sebut di sini. Yang ke-9 tu membaca tasyahud dan juga tahiyat akhir. Dan cuma yang ini rukun membaca. Duduk ketika membaca tu rukunnya lain. Itu yang hari ini. Satu lagi, kadang-kadang dikira bukan 12, dia kira 11. Itu lagi teruk tu. Dia kira rukun sembahyang dapat 11 je. Mana lagi dua? Yang pertama selawat tu. Yang kedua duduk dia tak kira. Dia kira tasyahud akhir tu kira baca tu. Rupa-rupanya
Kalau kita kira daripada awal kan, cuba baca tengok daripada awal. Pertama, niat. Dia kira niat dulu ke apa? Niat, lepas tu qiyam. Setengah kitab qiyam dulu baru niat. Tak kisahlah, sebenarnya 3 in 1, 1 in 3. Niat, lepas tu niat, qiyam maksudnya berdiri. Lepas tu takbiratul ihram. Ada yang mula dengan takbiratul ihram dulu. Lepas tu takbiratul ihram, lepas tu baru niat, lepas tu baru qiyam. Macam-macam ada. Sebenarnya 3 ni dalam 1, ya. Yang keempat, membaca Fatihah, ini kita kira. Yang kelima, rukuk kita kira, i'tidal kita kira, sujud kita kira, duduk di antara dua sujud. Lepas tu tasyahud. Tasyahud ni tasyahud membaca. Jangan salah kira. Bukan tasyahud duduk, tasyahud membaca yang keluar rukun qauli. Tasyahud itu yang ke-8, kena kira 1. Lepas tu ke-8 ke-8 duduk di antara dua sujud dulu kan. Ke-9 baru tasyahud dengan maksud membaca tasyahud. Ke-10 selawat. Kat situ akan bertukar tu bukan bertukar ada sekali kan. Lepas tu duduk bagi tasyahud. Duduk bagi tasyahud tu satu rukun yang berbeza. Jadi kita tahu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli yang keluar kat mulut kita ada bunyi, rukun fi'li perbuatan. Jadi oleh kerana duduk tu juga rukun, baca tahiyat tu juga rukun, selawat juga rukun, maka dia asingkan. Itu yang jadi 13. Kita baca. Tapi benda pendek dalam kitab kita ni, kena syarah panjang, kalau tidak tak boleh faham dalam bab ni. Ke-11 duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat dan bagi salam. Maksudnya duduk, tapi duduk tu ketika duduk tu untuk baca tasyahud akhir, sedangkan baca tasyahud akhir itu keluarkan mulut, rukun qauli, selawat rukun qauli, salam rukun qauli. Jadi dapat kita faham bahawasanya duduk tasyahud akhir adalah rukun duduk tasyahud akhir adalah rukun perbuatan, tapi dekat duduk tu ada 3 rukun perkataan. Itulah. Ini cuma sekadar ilmu je. Kita tahu semua ni. Dan dapat kita faham juga sekali tengok, kita disuruh, kita dituntut untuk solat. Solat kita bermula dengan berdiri. Bermula dengan berdiri, diakhiri dengan duduk. Itu solat kita. Kita mula berdiri, akhir dengan duduk. Dan duduk juga ada banyak jenis duduk. Terpaksa saya syarah panjang sikit dalam masalah ni walaupun kita baca pendek je. Duduk banyak jenis duduk dalam sembahyang. Dia ada nama duduk tahiyat ataupun tasyahud tadi tu. Ataupun tahiyat ataupun tasyahud akhir. Dia ada duduk tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Ada juga duduk tu. Ada juga jenis duduk di antara dua sujud. Ada juga jenis duduk namanya duduk istirahah. Ada 4 jenis duduk. Dan 4 ni hukum dia beza. Ada nama duduk tahiyat akhir, senang cerita. Duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirahah. Duduk tahiyat akhir rukun, tak buat batal. Duduk tahiyat awal bukan baca, duduk sunat awal. Apa baca tahiyat awal sunat awal juga. Ya. Duduk di antara dua sujud rukun. Duduk istirahah sunat hay'ah. Duduk istirahah ni di antara rakaat pertama nak naik rakaat kedua tu kan. Kalau kita bermazhab Syafi'i ada duduk kat situ. Ada duduk tu pun duduk sunat hay'ah. Ketika sujud yang kedua nak naik rakaat yang kedua. Sujud yang kedua rakaat pertama nak naik rakaat kedua tu, mazhab Syafi'i ada duduk kat situ. Duduk macam ni maksud sujud ni. Allahu akbar. Tu. Duduk tu sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni tahulah sunat ringan lah. Sunat yang kecil. Ada mazhab macam mazhab Hanafi tak ada duduk situ. Maksudnya dia sujud tu Allahu akbar terus, dia tak ada duduk sekejap. Duduk sekejap tu nama duduk istirahah, hukum dia sunat hay'ah. Ketika kita tahiyat, duduk tu nama sunat arba'in. Ketika duduk di antara dua sujud namanya rukun. Tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir namanya rukun juga. Duduk tu. Dan duduk tasyahud akhir ni adalah rukun
bagi imam dan makmum. Bagi imam dan makmum, tasyahud akhir ni duduk tu adalah rukun. Kalau tak buat, batal. Tapi hukumnya adalah rukun, wajib bagi imam dan bagi makmum. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal pula, sunat abaat tadi secara umum, jika dia sembahyang seorang. Jika dia jadi imam, duduk tu namanya duduk sunat abaat, tahiyat awal. Tapi bagi makmum wajib. Bagi makmum wajib duduk tahiyat awal. Jika imam duduk, bagi makmum wajib. Jadi duduk tahiyat awal dia berbeza di antara makmum dengan imam. Imam sunat abaat, makmum wajib. Dengan maksud makmum kena duduk jugalah. Makmum duduk. Jika imam duduk, makmum kena duduk. Jika makmum tak duduk, makmum batal. Sebab tu kata dia tu wajib. Sedangkan kalau imam tak tahiyat awal, tak batal. Sengaja ke lupa ke tak batal. Makmum tengok imam tahiyat awal, dia tak tahiyat awal, kan? Dia pergi bangun, tak boleh, tak dibenarkan. Jadi istilahnya kita panggil tasyahud awal ni sunat abaat dah bagi imam. Sunat abaat dah bagi imam. Tapi bagi makmum dia kena ikutlah imam sebenarnya. Sebenarnya dia boleh bahas panjang lagi, ada khilaf-khilaf sikit lagi berkaitan dengan sunat yang keji menyalahi. Ada 4, kan? Itu kita akan bahas akan datang insya-Allah lebih panjang. Tapi secara umum tasyahud awal macam itulah, tasyahud awal sunat abaat. Tasyahud akhir rukun. Tasyahud awal pula sunat abaat, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal adalah sunat abaat. Membaca tahiyat awal juga adalah sunat abaat. Duduk tasyahud akhir adalah wajib. Membacanya, membaca tahiyat juga adalah wajib dengan masuk rukun. Cuma nak duduk tu macam mana nak duduk? Bila sebut duduk tu adalah rukun, sekarang nak tengok duduk tak apa. Kita dah buat hari tu kan. 2 minggu lepas cara duduk. Untuk duduk sah, macam mana cara janji duduk? Maksud duduk, ulang balik walaupun pelajaran yang lepas, iaitu punggung kena atas bumi atau atas lantai. Kalau sejadah atas sejadah, atas simen, atas kayu, maksud atas bumi. Punggung tu atas bumi. Ataupun boleh juga dinamakan duduk, punggung dia duduk atas sesuatu, yang sesuatu tu duduk atas bumi. Sesuatu tu sama ada badan dia juga ataupun bukan badan dia. Kalau badan dia apa? Kaki dia duduk atas kaki dia. Punggung dia, namanya duduk atas bumi jugalah sebab kaki dia duduk atas bumi. Ataupun dia tinggikan kaki dia macam tu, dia duduk atas tumit dia. Sedangkan kaki dia bawah ni duduk atas bumi, dia kira duduk atas bumi jugalah walaupun dia namanya duduk atas kaki. Ataupun dia duduk atas benda lain, dia duduk atas kursi, namanya duduk atas bumi juga, walaupun dia duduk atas kursi, kerana kursi tu duduk atas bumi. Itu maksud duduk. Macam mana cara sah? Janji punggung kena bumi, atau punggung duduk di atas sesuatu yang sesuatu tu kena bumi. Okey, itu kita dah bahas lepas. Cuma macam-macam duduk yang ada, dia ada nama duduk iftirash, dia ada nama duduk tarabu'. Iftirash tu duduk macam tahiyat awal tu. Dia ada duduk tarabu' tu bersila. Dia ada duduk iqa', kita dah tunjuk dah yang lepas. Dan dia ada duduk tawarruk, nama dia. Dalam masalah kita hari ini, iaitu duduk bagi tasyahud akhir, afdal adalah tawarruk. Duduk tawarruk adalah afdal. Tawarruk ni apa? Yang kita duk buat tu lah. Kaki kiri masuk ke celah celah belah sana, kaki kanan naik, dia masuk ke celah tu. Kali tu kita duk buat lah saya akhir tu. Dia panggil duduk tu tawarruk. Maksudnya kaki kiri duduk keluar sampai belah sana, kaki kanan naikkan macam tu, kaki kanan. Itu dia panggil duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk yang afdal dalam mana-mana jenis duduk ketika tahiyat akhir. Afdal. Soalannya akan keluar. Jadi duduk tawarruk ni, duduk tahiyat akhir lah kita panggil lah. Kalau Melayu panggil duduk tahiyat akhir. Tak panggil tawarruk, cantiknya tawarruk lah orang ngaji ni. Iftirash tu macam tahiyat awal. Kalau macam ni nama tarabu', sebutlah, bukan apa banyak sangat pun. Iqa' tu tak apa pun, tak apa pelik sangat kalau bunyi. Iqa' yang kata berdiri tu yang kita tunjuk 2 minggu lepas tu. Cuma iftirash tarabu' dengan tawarruk apalah, kisah pun. Iftirash macam duduk tahiyat awal tu, duduk macam tu. Tahiyat awal duduk yang duduk sujud, namanya iftirash. Tawarruk yang macam kaki kiri keluar, tepi kaki kanan naik tu. Tarabu' jila, bersila. Itu dia punya jenis duduk. Iqa' duduk kaki tegak tu.
Jadi afdalnya tawarruk. Afdalnya tawarruk. Sekarang kita nak faham pula apa maksud duduk tahiyat akhir, atau duduk tawarruk, atau duduk tahiyat akhir ni apa maksudnya? Duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Itu adalah takrif tawarruk yang sebenar, bukan tahiyat akhir. Melayu je yang kata duduk tawarruk adalah duduk tahiyat akhir. Tidak. Duduk tawarruk adalah duduk mengiringi salam. Bahasa mudahnya, duduk, lepas duduk tu salam. Masih duduk tu tak buat apa-apa. Last sekali duduk macam tu, lepas tu tak buat apa-apa dah, terus salam. Maksud tak buat apa-apa tu tak ada gerakan dah. Dia baca-baca lah, tapi gerakan tak ada. Itu adalah perbuatan yang terakhir. Namanya tawarruk. Perbuatan yang terakhir takkan sujud. Mana ada perbuatan tak ada sujud? Nak bagi salam macam mana? Jadi perbuatan terakhir adalah duduk. Duduk apa? Perbuatan yang terakhir. Lepas duduk tu dia settlekan baca apa semua, kemudian dia bagi salam. Bahasa kitab dia tulis duduk bagi mengiringi salam. Duduk, lepas duduk tu bagi salam. Maka duduk tu nama tawarruk. Bukan baca tahiyat akhir. Bukan. Bukan baca tahiyat akhir. Tapi fikir balik, duduk yang terakhir tu baca tahiyat akhir lah. Tidak. Kita akan tengok je lagi. Contohnya, duduk tawarruk, duduk bagi mengiringi salam, bukan duduk tahiyat akhir. Dan kebetulan dia baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu kebetulan dia baca tu. Tapi sebenarnya bukan duduk tahiyat akhir. Duduk, dia kata duduk bagi mengiringi salam. Contohnya sujud syukur. Mana ada tahiyat akhir? Syukur mazhab Syafi'i kena takbir, kena salam, kena sujud dan kena salam. Mazhab lain tak apalah, dia tak ada pun. Kena ada wuduk, kena menghadap kiblat, kena tutup aurat dan sebagainya. Macam sembahyang. Jadi dia pun syukur dapat sesuatu nikmat, Allahu Akbar, terus sujud, lepas tu duduk. Lepas duduk tu dia buat apa? Tahiyat, sujud syukur. Mana ada tahiyat? Tengok salam. Tak biasa buat sujud syukur ni. Sebab tu tak tahu. Buatlah weh. Orang main bola pun buat. Bila jaring gol, walaupun dia tak tahu aurat, mazhab Maliki kot. Walaupun nampak macam hidung tu penyek macam orang Melayu, mazhab Maliki lah, sangka baik. Tak boleh apa, haram tu mazhab Syafi'i. Jika dia sujud syukur dalam keadaan tak ada wuduk, tak tahu aurat, tak menghadap kiblat, mazhab Syafi'i haram. Orang yang menang anugerah joget pun sujud syukur. Dapat 50,000 meletup. Saya tak tengok, tertengok. Saya kata, ustaz tengok juga tak. Terjeling je. Lepas dah keluar habis semua bola belon-belon tu, dia pun sujud. Sujud terus. Lepas tu dia bangun, terima kasih pada peminat-peminat saya. Alhamdulillah, ini rezeki daripada Allah. Dosa saja dia pun. Dah lah kerja joget tu dosa. Sujud dosa lagi. Alhamdulillah dosa lagi, dia sebut tu. Kemudian syukur pada Allah sebab joget dosa lagi. Lepas tu dosa-dosa dia. Padahal dosa yang dah buat tu cukup lah. Tak payah nak buat dosa tambahan. Sujudlah, Alhamdulillah lah. Orang macam tu pun sujud. Kita kalau dapat satu nikmat ataupun terelak daripada satu bala, sujud. Tapi pastikan tadi ambil wuduk cepat-cepat, menghadap kiblat, tutup aurat, sujud. Allahu Akbar, sujud. Tak payah nak baca apa pun. Baca subhanallah wa bihamdihi je kalau nak baca. Kau tak payah baca pun. Duduk, lepas tu salam. Duduk tu namanya duduk bagi mengiringi salam. Bukan tak ada kena-mengena dengan tahiyat. Jadi duduk dia tawarruk. Ada juga duduk yang jenis macam sujud tilawah, baca Quran di luar sembahyang. Dalam sembahyang jangan buat hal. Luar sembahyang. Dia baca nampak gambar masjid. Gambar kubah masjid lah, gambar kubah. Kan? Sunat sujud tilawah dia panggil. Ada 14 tempat, setengah riwayat kata 15, setengah riwayat kata ada 16 tempat. Tempat tu. Salah satunya yang pagi Jumaat yang kita baca tu lah. Tu tak dalam sembahyang. Iqra' lah. Iqra' ujung pun ada. Iqra' ujung sekali. Waqtarib. Sunat untuk sujud tilawah nama dia. Lepas kita baca ayat tu, luar sembahyang dia pun sama juga, ada menghadap kiblat, ambil wuduk, semua sama macam sembahyang. Allahu Akbar, sujud, lepas tu duduk. Duduk tu ada baca tahiyat. Mana ada? Maka namanya duduk mengiringi salam. Duduk dia macam mana? Tawarruk. Dan santai kaki. Okey, duduk yang kita duduk sembahyang sunat, sembahyang fardu. Yang last sekali kita sujud yang terakhir tu, lepas tu Allahu Akbar. Kita nak buat apa lepas kita duduk tu? Kita nak salam lah. Lepas baca tahiyat kita nak salam kan? Duduk dia tawarruk juga yang kita selalu buat. Itu memang selalu buat. Jadi masalahnya apa nak dibezakan kata duduk? Baiklah kata duduk tahiyat dia terus. Tidak. Kerana jika kita nak sujud sahwi,
Kita nak sujud sahwi sebab ada buat salah. Tak kisahlah tinggal kunut tahiyat awal, tambah rakaat terlebih, terkurang sebagainya, terlupa. Tak kisahlah. Dia buat satu perkara yang disunatkan untuk sujud sahwi. Disunatkan dia untuk sujud sahwi. Jadi maknanya lepas dia baca tahiyat dia salam ke tak? Tak, duduk dia macam tahiyat, duduk dia bukan duduk tawarruk, duduk dia iftirash. Walaupun dia baca tahiyat akhir. Kat situ perbezaan di antara duduk tawarruk dengan duduk iftirash. Duduk tawarruk, lepas duduk tu tak buat benda lain dah. Baca tak kisah, tapi pergerakan tak buat dah. Last kali dia akan bagi salam. Bahasa kitab dia kata duduk bagi mengiringi salam. Itu adalah duduk tawarruk. Cuma kebetulan kita sembahyang yang lepas sujud yang terakhir, kita memang nak salam lepas kita duduk tu. Maka kita duduklah tawarruk. Jadi kalau kita nak sujud sahwi, tak kunut dan sebagainya, maka kita duduk adalah duduk macam duduk di antara dua sujud tu lah, ataupun duduk tahiyat awal. Sebab lepas ni kita bukan nak salam. Kita pun lepas habis fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasmu, tak kisahlah baca subhana rabbil a'la kan, itu tak penting. Kemudian duduk, kemudian sujud balik yang kedua kan, sujud sahwi kan. Lepas tu duduk balik. Duduk tu ada tahiyat, tak ada kan terus salam. Namanya duduk tawarruk, baru duduk macam tu, tawarruk. Sebab duduk tawarruk bukan duduk baca tahiyat, tidak. Orang Melayu je dia nak sebut mudah-mudah duduk tahiyat akhir. Sebenarnya duduk tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Jadi masa kalau nak sujud sahwi bukan duduk macam tahiyat akhir lah. Masa baca-baca tahiyat tu duduk je pun sunat, ialah sunat. Beza orang mengaji dengan orang tak mengaji je. Kalau tengok dah tahu dah. Orang mengaji. Dan untuk makmum masbuk, ketika imam baca tahiyat akhir, dia pun kira baca tahiyat akhir lah juga. Dia duduk macam ni. Oh, yang tu pandai pula. Sebab apa tak duduk macam ni? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk kan? Sebab nak sujud sahwi pun duduk tawarruk. Dia kata duduk tawarruk, duduk tahiyat awal. Dan dia pun nak tahiyat akhir. Dan dia pun nak baca tahiyat, cuma lepas ni nak sambung satu atau dua rakaat, duduk tawarruk lah. Duduk macam tahiyat akhir lah. Kenapa duduk tahiyat awal? Memang betul pun duduk macam tahiyat awal. Sebab duduk tawarruk adalah duduk lepas tu nak salam. Dia kan nak tambah. Kat situ kena faham dari segi istilah. Beza orang bercakap kita tahu, orang mengaji ni macam tu lah. Tawarruk apa? Tawarruk yang duduk lepas tu salam, atau duduk bagi mengiringi salam. Orang mengaji duduk tu apa? Tawarruk, duduk tahiyat akhir. Jangan dah tahu dah. Ngaji tak mengaji tahu dah. Cuma sunat. Jangan keras-keras sangat. Dah sunat-sunat lah. Maksudnya sekadar nak orang mengaji dengan orang tak mengaji je. Bezanya. Dapat beza macam tu je. Sedikit pada mazhab lain, mazhab Hanbali, dia beza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, jika dia cuma ada satu tasyahud, duduk dia iftirash. Macam contoh satu tasyahud sembahyang subuh, duduk dia tahiyat akhir tu iftirash, bukan macam tawarruk. Dia duduk macam tahiyat awal tu, tahiyat akhir. Bagi mazhab Hanbali, mazhab Hanbali, jika tahiyat akhir tu yang mana tahiyat ada satu je, duduk dia adalah iftirash. Tapi kalau ada dua tasyahud, macam selain daripada subuh lah, semua ada dua kan? Semua ada dua. Maksudnya selain pada subuh, tahiyat awal macam kita, tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dia lain sikit. Kalau sembahyang subuh dia duduk macam tu. Kenapa tak macam ni? Nampak sembahyang isyak semalam tu duduk macam ni. Tahu-tahu pergi Mekah ke apa kan? Duduk macam elok je tawarruk, tapi solat subuh duduk macam iftirash. Kenapa? Memang sunat bagi mereka. Sebab ada satu je tasyahud, ada satu je, iaitu tasyahud akhir saja duduk iftirash. Adalah macam-macam dia. Mazhab Hanafi pula beza lagi. Mazhab Hanafi, kalau tahiyat akhir dan tahiyat awal, kedua-duanya duduk iftirash. Jika lelaki, jika dia ada kena mengenai dengan jantina. Bila kita tengok kawan-kawan tabligh kita datang Pakistan ke India ke, dia akan duduk macam tu je semua. Duduk iftirash, tahiyat akhir ke tahiyat awal. Sebab bagi mazhab Hanafi, tahiyat akhir ke tahiyat awal ke, duduk dia iftirash. Jika lelaki, dia berkait dengan lelaki, berkait dengan jantina. Jika perempuan jika perempuan, semua duduk tahiyat awal. Semua duduk, jika perempuan duduk macam tahiyat awal, tahiyat akhir, dan duduk di antara dua sujud, ketiga-tiganya adalah tawarruk. Ulang balik. Mazhab Hanafi,
Bagi lelaki, semua macam tahiyat awal. Payahlah sebut tahiyat awal. Sebut iftirash, boleh faham kot. Jadi sebut tahiyat awal nak bagi senang faham. Tapi semua tahiyat awal, tahiyat akhir pun tahiyat awal, tahiyat akhir pun tahiyat awal. Nak takut tak faham maksud iftirash. Tapi iftirash tahu kan? Duduk macam tu lah. Duduk macam tahiyat awal, duduk atas dua sujud tu. Okey. Mazhab Hanafi, bagi lelaki, semua duduk iftirash. Pada mazhab Hanafi, lelaki semua duduk iftirash. Tak kira tahiyat bila-bila. Satu ke dua ke tak kira. Janji lelaki, dia ikut janji nak. Tapi bagi perempuan, semua tawaruk. Macam tayyaki. Kena sebut juga tayyaki. Nak bagi faham. Macam duduk tawaruk. Malah duduk di antara dua sujud pun tawaruk juga. Dia sujud, lepas tu Allahu Akbar macam ni. Rabbi fili warhamni. Tak adalah tangan ni. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni wajibuni wa'afni wa'afni. Sujud balik. Semua macam tawaruk duduk. Bagi perempuan. Kerana dia lebih menjaga kehormatan duduk tawaruk ni. Bagi mereka, dengan duduk macam tu lebih menjaga kehormatan daripada duduk kehormatan perempuan. Mereka anggap macam tu. Duduk tawaruk lebih menjaga kehormatan. Kalau duduk macam ni, macam nampak macam tak berapa ni sangat. Sebab tu kita orang Melayu ambil hukum ni, bukan ambil hukum mazhab Hanafi ni lah. Kalau perempuan duduk macam ni, dia panggil bersimpuh kan. Bersimpuh kan? Macam mana duduk bersimpuh? Cuba buat. Allah comel. Macam tayyaki lah tu. Dia ambil daripada tu kan. Sebab apa orang perempuan Melayu duduk macam tu? Sopan. Jadi kalau dalam sembahyang lebih kurang macam tu. Maksudnya duduk macam tayyaki tu lah. Duduk tawaruk. Sebab dia lebih sopan, lebih terkepit. Lebih berbanding dengan duduk dia akan duduk istirahat ataupun duduk tarabung lagi lah, duduk bersila lagi lah. Orang dulu tak ada kena pukul, kena rotan terus. Apa ni duduk macam ni perempuan? Padahal duduk sila je pun. Padahal duduk macam tu je. Kena duduk bersimpuh dia panggil. Bahasa lain duduk tawarruk. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki lagi. Semua lain-lain. Mazhab Maliki tahiyat awal ke tahiyat akhir ke, semua tawarruk lelaki pun dengan perempuan sama sekali. Jadi mazhab Hanafi lelaki je yang iftirash, perempuan tawarruk. Mazhab Maliki lelaki ke perempuan ke semua duduk tawarruk. Jadi kita tengok tahiyat akhir lah. Rupanya tahiyat awal. Macam tu juga. Lepas tu duduk di atas duduk sujud. Macam tu juga lelaki ni. Kita ingat di tahiyat akhir. Tahiyat akhir sekali tengok baru duduk di atas duduk sujud. Sebab semua duduk macam tu. Empat-empat mazhab, empat-empat lain. Sebab tu kalau gemuk memang dia tawaruk. itu nanti dulu. Bab darurat, payah, sakit lutut, last sekali. Kita cerita yang ni dulu, kerah dulu. Last kali baru lembek. Sebab boleh makan babi tak? Saya biasa bagi contoh. Boleh makan babi tak? Boleh tak jawabnya ni? Boleh makan babi, babi boleh makan jika darurat. Mana betul jawapannya? Babi boleh makan jika darurat ataupun jawapannya babi haram makan. Lepas tu boleh makan babi haram makan. Tapi boleh jika darurat. Ataupun jawapannya macam ni, babi boleh makan jika darurat. Mana satu jawapan yang tepat? Babi haram makan dulu. Lepas tu baru cerita darurat. Jangan cerita babi boleh makan jika darurat. Apa hal kau ni? Memang maknanya jika babi boleh makan jika darurat, ada faham lain tak? Ada, iaitu kalau tak darurat tak boleh makan. Memang baru mengerti tak boleh makan juga. Maksud babi boleh makan jika darurat membawa erti daripada mafhum mukhalafah. Membawa erti kalau tak darurat tak boleh makan. Sama je maksud. Tapi kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena kata apa? Babi haram makan. Darurat boleh. Kena haram. Dia sama cakap ini dulu. Lepas tu sakit apa? Relax. Itu last. Itu last. Kerana itu pada mazhab Syafi'i, jika duduk tahiyat, jika imam duduk tahiyat, makmum dah boleh agak. Itu specialnya mazhab Syafi'i. Jika imam duduk tahiyat, makmum dah agak, apa akan berlaku selepas itu? Okey. Dia tak tahu. Dia sampai-sampai dia tengok imam, katalah mazhab Hanafi. Dia tengok imam duduk iftirash. Dia tahu tak imam tengah nak buat apa lepas tu? Mungkin sujud, maknanya duduk di atas sujud. Mungkin bangun rakaat ketiga, maknanya tahiyat awal. Mungkin bagi salam, maknanya tahiyat akhir. Tak dapat teka. Kena tunggu. Sujud, maknanya tahiyat awal tadi. Maknanya duduk atas sujud tadi. Macam tu lah. Dia tak boleh tahu. Sedangkan mazhab Syafi'i dia special. Jika imam duduk iftirash, orang yang baru nak solat dia tahu.
bahawasanya imam lepas ni dia akan tambah rakaat. Sebab duduk iftirash rakaat kedua. Ataupun makmum tengok imam tahiyat akhir tapi duduk iftirash. Maknanya imam ni nak sujud sahwi lepas ni. Dia boleh tahu tak? Kalau imam duduk tawarruk, dia tahu, oh imam tak tinggal kunut tapi tak nak sujud sahwi. Jika orang tahu ni, kalau dia tak tahu dia bantai aja. Kalau sama-sama mengaji, dia boleh tahu tak? Imam tadi tinggal kunut, tertinggal lah. Tiba-tiba duduk tawarruk. Oh imam tak nak kot sujud sahwi. Ataupun imam terlupa juga nak sujud sahwi kot. Tak apalah, cuma dia dapat tahu lepas tu jadi apa. Tapi kalau tinggal kunut ke tinggal tahiyat awal ke, imam duduk iftirash tahiyat akhir, maknanya dia tahu, oh standby sujud sahwi. Standby dia pun duduk iftirash juga. Standby sujud sahwi. Itu ada kelebihan sikit lah. Dan kalau imam dan yang paling besar sekali, jika imam duduk tawarruk, tahiyat akhir itu tak tawarruk, jadi makmum yang baru nak solat, dia dapat tahu lepas ni imam salam. Kan? Sebab duduk tahu, dia tahu lepas ni imam salam. Jadi sunat bagi dia kalau ada orang lagi tunggu imam salam, dia buat jemaah lain jika ada yang lain, kan? Sebab lebih afdal jemaah daripada awal dengan jemaah yang lain jika dah hujung-hujung sembahyang. Jadi kalau imam mazhab Hanafi, dia duduk iftirash, tak tahu dia lepas ni nak buat apa. Jadi macam mana kita nak buat jemaah baru? Sebab afdal jika ada 2-3 orang lagi, kita akhir, kita kena cakap dia, jom kita sekali ajak lagi. Tak boleh takbir terus, haram. Sebab satu masjid tak boleh 2 imam. Tunggu salam. Soalannya dia duduk iftirash. Macam mana nak tahu dia salam ke, nak tambah rakaat ke apa? Kalau tahu tak apalah daripada awal. Kalau tahu daripada awal, apa sebab tak masuk sembahyang awal? Maknanya dia tak tahulah apa nak jadi lepas tu. Jadi dia tak boleh akhir sekali, alamak kita terayat, tunggu je kejap dia bangun ke apa? Terayat ataupun sembahyang je lah, takbir, duduk tahiyat. Tiba-tiba imam bagi salam. Allah, kan? Faham? Kalau dia tengok imam tu tak apa ni tahiyat macam tahiyat awal kita akhir tak tahu ni, dia pun standby buat jemaah, tunggu imam salam. Sekali imam naik rakaat ketiga, nampak? Saya nak beritahu, kalau mazhab Syafi'i dia dapat teka terus dah. Lepas ni jadi apa? Kalau makmum tu dia tahu imam ada buat salah yang disunatkan sujud sahwi, dia tahu imam tu nak sujud sahwi ataupun tidak. Dia boleh standby terus. Jadi jika imam tawarruk, maknanya imam nak salam dah lepas tu. Kerana tawarruk adalah duduk bagi mengirimi salam, bukan duduk baca tahiyat akhir. Cuma kebetulan lepas tahiyat akhir itu bagi salam, maka duduklah tawarruk. Semua ni tak dapat diketahui pada mazhab lain, mazhab Syafi'i saja. Malah kalau dalam kitab-kitab yang lebih detail dia sebut, kalaulah dia nak sujud sahwi tapi pergi duduk tawarruk, dia nak sujud sahwi tapi terlupa duduk. Bukan terlupa apa, dia tinggal kunut ke, tinggal tahiyat awal ke, ataupun apa-apa tambah rakaat yang kelima ke, 3-4 ke, tak kisahlah. Yang penting sunat untuk sujud sahwi. Dia memang nak sujud sahwi pun, dia pun duduk tawarruk. Sunat betul kan? Tengah duduk tu, aku terlupa lah. Sunat gerak, hati-hati dengan 3 gerakan tu lah. Tapi sunat gerak, duduk iftirash, jangan biar aja. Sunat betul kan? Betulkan tu bukan salah maksudnya, sunat betulkan duduk tu. Ataupun terbalik, dia tak nak sujud sahwi, dia tahu tinggal kunut, tinggal tahiyat awal, malah aku sujud sahwi. Sebab aku sujud sahwi nanti belakang huru-hara. Sebab makmum dia tak ngaji, contoh macam tu kan. Dia boleh ingat nak. Dia pun duduk iftirash. Aku nak sujud sahwi lah. Tiba-tiba fil alamin innaka hamidum majid. Kat belakang ni macam-macam orang. Kalau aku sujud sahwi, dia terasa, imam terasa. Dia kena fikir juga makmum. Wah, ke belakang ni. Kalau makmum tak ikut sujud sahwi, batal makmum tu. Dia risau juga kat makmum tu. Kalau makmum kata, aku tak salah, imam yang salah. Jadi imam ni dia kena fikir makmum. Dia tahu dia fikir dia, sudah kata kalau macam ni tak jadi lah. Contohnya, dia sedangkan dia dah duduk tahiyat awal, macam tahiyat awal, dia duduk iftirash. Maka bila dia dah buat keputusan, duduk tawarruk. Mubah juga duduk dia. Kadang-kadang kita kena fikirlah dekat makmum tu. Kalau dengan imam sujud sahwi, makmum tak sujud sebab dia kata dia tak salah, batal. Kalau ataupun dia masbuk, dia kata aku nak tambah 1 rakaat lagi, takkan aku nak sujud sahwi dengan imam, biarlah imam salah nanti aku tambah. Jadi dia masbuk, dia kata aku tak tahu pun imam buat salah tu. Aku masuk imam dah tahiyat. Contoh, Allahu Akbar terus tahiyat.
Lepas tu tak tahu apa jadi tadi. Huru-hara apa tak tahu. Tiba-tiba imam sujud sahwi. Makmum tadi yang masbuk tak tahu apa benda ni. Aku tak salah, aku tak tahu, aku nak tambah 4 lagi lepas ni. Aku dapat tahiyat akhir. Tak nak sujud sahwi dah, batal dah. Walaupun dia tak tahu apa-apa. Jadi imam tadi dia fikir untuk makmum tak boleh jadi ni. Ada makmum lambat dan sebagainya. Tak boleh kalau sujud sahwi ni huru-hara kat belakang ni ramai batal ni. Maka dia ubah keputusan daripada nak sujud sahwi kepada tak nak. Sedangkan dia duduk ikhtiar dah ni. Memang nak sujud lah. Lepas kaki dia jatuh kan. Tok letak kaki dia tu, naik kaki. Kemudian bagi masa sikit baca doa asyik ke apa, bagi salam. Walaupun tak sujud sahwi. Jadi makmum dia teruskan. Kadang-kadang kita tak boleh ikut yang benar aja. Jika perkara tu bukan perkara rukun, kena sunat sujud sahwi. Kau tak belajar, kau punya masalah, kau batal, kau makmum. Tak boleh. Kadang-kadang kena fikir makmum juga. Bukan orang semua orang mengaji kan. Bukan semua orang belajar. Jadi macam tu sekali ulama membincangkan mengenai cara duduk. Macam tu sekali ulama membincangkan mengenai cara duduk, menandakan ianya adalah peraturan agama. Tapi masuk dah. Tapi ramai orang dia duduk juga dalam keadaan iftirash, walaupun dia boleh je duduk tawarruk. Dia nampak best sikit, tak ada sebab pun. Tak ada tahiyat awal duduk iftirash. Duduk yang tersujud iftirash. Tahiyat akhir pun iftirash. Kenapa? Sebab tengok apa dekat Mekah ramai orang duduk macam tu, dia macam best pula. Macam tu je, tak ada sebab pun. Hukumnya makruh. Sebab dia duduk tu tak ada sebab. Kenapa? Dia seolah-olah sengaja tidak melakukan yang afdal saja. Malah saja tak melakukan afdal. Sebab pada mazhab Syafi'i, duduk iftirash pada tahiyat akhir masih lagi hukum sunat sebenarnya. Tapi duduk tawarruk afdal. Dia pula macam tak ada sebab, macam main-main macam tu, tak ada sebab macam tu. Jadi dia seolah-olah macam tak bersungguh-sungguh ikut ajaran Nabi. Tak bersungguh-sungguh walaupun benda tu sunat. Jadi kat situ yang ada makruh, dosanya tidaklah. Seolah macam tak sungguh-sungguh. Buat macam lebih kurang aja. Dah boleh duduk tawarruk, kenapa duduk iftirash? Nampak okey sikit lah. Macam tu, tak ada sebab. Maka kat situ dia tak buat yang afdal lah. Sengaja untuk tidak melakukan yang afdal, seolah-olah tak sungguh-sungguh nak ikut ajaran Nabi. Kecuali ada sebab. Ada beberapa keadaan yang tak sunatkan tawarruk. Kadang-kadang jadi haram duduk tawarruk. Kadang-kadang duduk tawarruk tu jadi haram. Iaitu bila yang tak sunat, tak afdal duduk tawarruk. Duduk macam tahiyat akhir tadi tu, tawarruk tadi tak afdal. Bila? Iaitu bila dia uzur. Bila uzur, sakit buku lali ke, sakit apa ke, gaut ke, ataupun peha besar ke, tak kisah. Ataupun jangan dia duduk, dada dia akan sengit. Hati-hati dengan dada masa duduk tawarruk. Duduk iftirash, dada jangan risau. Sebab macam dia duduk, macam tu lah dada menghadap kiblat. Tapi ada orang, dia memang tak sesuai fizikal dia untuk duduk tawarruk. Tak sesuai. Bila dia duduk, automatik dada pergi ke tepi. Tak kisahlah sebab kaki dia pendek, kaki dia panjang, kaki dia besar, tak kisah. Dia yang penting, dia duduk tawarruk, dia terpaksa tahan kat sini. Kalau tidak, dia akan pergi ke sini sendiri. Waktu tu tak betul dah. Duduklah iftirash. Duduklah iftirash. Tak paling nampak imam. Sebab dia duduk kat sini, dia duduk dekat mihrab, di antara ada dinding-dinding. Jadi nak sengit senang nampak. Masa berdiri pun senang nampak dia yang sengit. Dia pula makmum payah sikit. Tapi imam paling senang sebab kiri kanan dia ada dinding. Betul, ada mihrab, ada tempat khutbah. Jadi bila dia duduk macam tu, kalau kata berdiri bab berdiri, senang je nampak dia sengit tu. Sebab boleh nampak. Makmum payah juga sebab apa line kan, dia payah sikit nak nampak. Kiblat tu lari tu. Makmum payah. Imam paling senang. Dia lari sikit je dah nampak lah. Kenapa dinding dia macam hati-hati imam. Hati-hati lah. Tak, kalau kita semai tepi dinding, contoh dinding saja kan. Kalau tepus sikit tak apa. Tapi kalau kita sandar tu, walaupun kita punya kiblat tu, batal kita sandar dinding. Sandar batal. Dia tak boleh beratkan tu. Kalau duduk semai atas kursi, bila-bila kita masuk dalam bab tu, sandar kursi batal. Dia boleh duduk atas kursi, duduk sebab tak mampu berdiri, tak boleh sandar. Kalau duduk pun tak boleh sandar, padahal duduk tu dah muzur dah. Kecuali dia memang patah lumpuh ke, memang tak boleh. Janganlah cerita yang tu. Dia boleh je duduk, tapi dia pergi sandar. Sebab dia menyandar, best tu pun batal. Berdiri pun sama.
Dan ni bukan uzur jangan cerita yang uzur Uzur kena masuk kelas uzur. Yang sihat. Cuma dekat tepi macam best je. Dia macam ni sikit. Betul je ni. Bestnya. Baca banyak mana kau imam baca lah, relax je kan. Pasal. Dia tak boleh menyandar. Menyandar macam ni, belakang tak boleh. Duduk berdiri, duduk atas kursi tak boleh. Sehinggalah uzur. Uzur tu bincang lain Jadi pertama tak disunatkan tawarruk ketika uzur. Sebab pertama kemungkinan kiblat lagi. Bila kiblat lagi batal sembahyang. Dan yang kedua, dia tak boleh fikir lain selain fikir cepatlah salam, cepatlah. Aku dah sakit dah belakang ni, belikat aku ni sakit dah, tak tahan. Jadi khusyuk tak ada. Dah tahu macam tu, iftirash. Malah iftirash tu dapat pahala penuh, afdal. Sebab dia tak buat tawarruk bukan sebab sengaja. Sebab nak macam mana? Sakit belakang. Sebab dia kena terik, dia kena tahan. Biasa orang badan besar, orang ada penyakit-penyakit tu lah biasanya. Dia orang normal, dia senang je duduk macam tu, okey je. Setakat duduk 5 minit tak ada apa, 10 minit tak ada apa. Mungkin setengah jam baru terasa kot. Kan? Tapi orang yang fizikal dia tak membenarkan, dia tak lama, dia duduk 30 saat je, dah rasa lah terik semacam. Lama dia keraskan. Sebab dia kena keras lah, dada nak kena jaga. Akhir sekali, dalam kepala tak ada fikir. At-tahiyah tu main baca laju je. Yang penting, cepatlah salam. Dia pergi baca doa juga. Patutnya filam alamin hamidum majid dah lah bunyi baca pula yang muqallibal qulub lah, Allahumma fil ma qaddam lah. Apa baca lama-lama dah tiru kata-kata dah. Jadi baik-baik istirahat je. Duduk istirahat sebab dia ada sakit. Sakit pinggang, sakit belikat, sakit urat paha, terik. Macam nyetok orang ya. Nyetok. Pasal apa sekarang? Terik urat tu. Badan besar, tak dapat seimbang badan dia. Apa lagi? Jemaah rapat-rapat. Rapat-rapat, masa rapat dululah. Masa dulu, entah rasa lupa dah bila. Dah lupa dah bila rapat-rapat dia. Masa dulu tu, yang mana duduk rapat kadang-kadang ada banyak ni. Banyak ni. Lebih. Dia nak masuk, aku rasa macam tak apa-apa nak muat. Tapi kalau tak masuk, dia besar ni. Sepatutnya, cara yang betul, yang ni, yang dua orang ni rapat, biar belah sana, belah tepi yang berlubang. Bukan biar tunggu panggil orang belakang, tidak. Patutnya pergi je ni pergi tepi-tepi yang berlubang. Ini tidak, terpanggil juga orang masuk. Dia ni nak masuk ke tetap. Besar ni. Kalau aku masuk ni selisih macam ni baru ni. Tak apalah. Sembahyang, masuk jugalah, takut setan ada kat celah-celah ni. Kan, masuk jugalah. Masa tahiyat dia kurus sikit, sebelah ambil 80 kilogram, sebelah sana 120. Agak-agak dia tersepit di antara apa fight elephant. Agak-agak dia terkepit kat tengah tu. Terkepit. Bila dia terkepit waktu tu kat tengah-tengah tu, kerana orang yang sebelah ni, orang yang sebelah ni tak apalah. Sebab dia macam ni, orang yang sebelah ni nak tawaruk, badan dia jadi sengit, dah lah duduk macam ni ketika berdiri. Agak macam ni Saya pernah tengok benda ni. Macam tu. Jadi sedangkan orang yang dia tahu sebelah dia tu orang kecil, dia besar dan memang sempit, dia duduk iftirash. Tak payah sibuk-sibuk. Ataupun di ujung, dia second last. Okey, dia second last. Maksudnya ujung, kalau dia tawaruk, dia terpaksa dinding dah jadi macam ni. Sebab dinding tepi dia. Jadi cukup memadai iftirash. Sebab dia bertepi. Dan orang sebelah dia pun sama juga. Kalau aku macam ni, dia terkepit lah. Sebab dinding sebelah dia. Kalau dia duduk macam yang kayak Adnan Tawaruk tu, dia duduk tapi dia kena orang tu, dia bangun balik. Bangun balik, ya, bangun balik. Boleh buat gitu? Boleh. Boleh. Malah sunat bangun balik. Dia tengok sebenarnya daripada awal lagi tak payah buat. Bila tengok dia dah tahu dah. Kalau sebelah aku ada orang, dia pula sebelah dia dinding rapat pula tu. Okey. Jadi dia pula tiba-tiba Allahu Akbar, dia pun duduk iftirash. Kalau aku duduk dia akan terkepit ni. Patutnya duduklah iftirash awal-awal. Kadang-kadang tak perasan kan. Allahu Akbar. Alamak. Jadi duduk betul. Tapi duduk betul tu hati-hati dengan jenis 3 gerakan. Jangan nak bangun kejap. Itu baik tak payah. Batal pula. 3 gerakan tu kena jaga. Nak bangun tu. Jadi kena jaga di situ lah. Jadi kadang-kadang dia jadi haram bila? Jadi haram macam tadi. Orang sebelah tu dah maki. Maki dia. Dah tahu sempit. Dia duduk juga. Jadi haram kerana mengganggu orang sebelah. Duduk tawaruk padahal sunat afdal jadi haram.
Kalau makruh macam mana? Mungkin sikit-sikit taklah ganggu sangat, tapi menyebabkan dia tak khusyuk. Dia sendiri tu duk fikir bila nak salam sebab sakit. Jadi makruh, taklah sampai tak haram. Tapi kalau ganggu orang sebelah sampai terkepit orang sebelah, maka bukannya jadi haram balik duduk tu. Dia sama lah dalam bab baca, sama juga. Baca wajib ada bunyi, ada suara. Kan ada bunyi. Tiba-tiba dia baca bunyi sampai ganggu sebelah. Jadi haram lah balik. Jangan terlebih. Kemudian sambung lagi. Baru satu kan. Yakni duduknya kerana membaca tasyahud akhir. Tu. Sekarang ni duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat, bagi tasyahud akhir, bagi membaca. Duduk bagi membaca tu maksud dia. Membaca tasyahud akhir, duduk bagi selawat dan bagi salam. Dia tengok. Yakni duduknya kerana membaca tasyahud akhir, duduknya kerana membaca selawat atas Nabi, dan duduknya kerana membaca Assalamualaikum, salam, iaitu rukun sembahyang. Jadi 3 in 1, 1 in 3 lah ni. Dalam satu rukun fi'li terdapat 3 rukun qauli. Rukun qauli ni rukun yang jenis keluarkan mulut ni, perkataan. Rukun fi'li ni rukun perbuatan. Dalam duduk tu, rukun duduk tu ada 3 lagi rukun. Maknanya 4 lah sebenarnya. 4 dalam 1. Iaitu ada tahiyat, ada selawat atas Nabi dan ada salam. Semua tu kena duduk. Secara mudahnya kita dapat faham, macam berdiri. Berdiri itu sama. Berdiri itu adalah rukun fi'li, rukun perbuatan. Tapi dekat berdiri itu ada takbiratul ihram. Dekat berdiri itu ada Fatihah. Dekat berdiri itu ada lagi apa satu ni? Niat. Niat, takbiratul ihram, Fatihah. Dalam berdiri. Jadi dekat berdiri itu ada 3 rukun lain. Sama lah. Dekat duduk tu ada 3 rukun lain. Sama. Jadi secara mudahnya untuk kita faham, wajib duduk. Okey? Wajib duduk. Lepas tu wajib duduk. Lepas tu wajib tasyahud. Tasyahud tu baca. Wajib duduk, wajib baca tasyahud. Wajib duduk, wajib selawat. Tu. Wajib duduk dan baca tasyahud. Tu maksudnya. Jadi kalau kita kata rukun sembahyang, dia antaranya adalah tahiyat dan duduk. Macam tu. Baca tahiyat ketika duduk. Betul lagi tepat tu. Oh, dia cantik, paling cantik ni. Antara rukun sembahyang apa? Antara rukun sembahyang adalah baca tahiyat ketika duduk. Sebab dia sekali. Ataupun boleh kata selawat ketika duduk, ataupun salam ketika duduk. Sebab bila kita sebut salam saja, boleh tak kalau salam kena berdiri? Tak boleh. Habis rukunnya salam. Duduk tadi dah baca tahiyat dah. Dah baca tahiyat dan dah duduk. Lepas tu masa nak salam, berdiri, Assalamualaikum. Boleh? Tak boleh. Sebab dia kepit sekali. Macam niat, takbiratul ihram dan Fatihah tadi. Dia mesti dalam keadaan berdiri. Sama juga, 3 duduk tadi ada 3. Jadi ketika berdiri, ada 3 rukun qauli duduk kat berdiri tu. Ketika duduk last, ada 3 juga. Rukun qauli dekat duduk tadi. Jadi ini bermakna wajib duduk pada ketiga-tiga membaca rukun qauli. Tiba-tiba uzur dari membaca rukun qauli, contohnya uzur daripada membaca rukun qauli, tapi wajib duduk. Kenapa dia uzur membaca rukun qauli? Dia bisu. Bila bisu nak baca je kan? Okey, wajib tak dia duduk? Wajib duduk. Kerana yang dimaafkan rukun qauli je, sebab dia bisu. Tapi duduk kena duduk juga. Sebab duduk dan rukun qauli cerita yang berbeza. Ataupun orang yang baru masuk Islam, dia tak boleh baca tasyahud, selawat pun tak kerti. Yang dia kerti salam je, Assalamualaikum. Tu je dia kerti. Jadi dia tak boleh baca tasyahud. Dia kena duduk. Sebab ketika walaupun dia baru masuk Islam, walaupun dia tak boleh baca tahiyat dengan selawat, katalah dia tak boleh baca, dia kena duduk dan baca tahiyat. Duduk tahiyat akhir tu dan baca tahiyat. Tak boleh baca tahiyat, okey, dimaafkan, duduk wajib juga. Okey. Kemudian dia kena duduk dan baca selawat. Oh, selawat pun tak boleh. Duduk kena duduk juga. Kemudian dia kena duduk dan salam. Yang ni dua-dua boleh. Maka dia kena duduk dan salam. Maksudnya macam tu, seolah-olah berbeza. Seolah-olah 3 perkara yang berbeza. Jadi kalau dia tak boleh tahiyat dan selawat, cuma tahiyat dengan selawat je dimaafkan. Duduk kena duduk. Duduk tetap kena duduk. Nanti ingatkan, dia tak boleh baca sebab dia bisu. Tahiyat, baca tahiyat, selawat dengan salam semua dia tak boleh. Jadi dia tak payah duduk. Oh tidak, dia kena duduk. Sebab duduk tu rukun lain. Itulah. Macam tu juga orang yang uzur duduk.
Saya nak bagi tahu dia dua benda yang berbeza. Dia uzur duduk, sakit kaki, tukar kaki pula. Masuk besi, dia tak boleh duduk, dia tak boleh patahkan, dia tak boleh bengkokkan dia punya lutut, tak boleh. Maka dia diuzurkan untuk duduk. Sebab uzur lah, sebab tak boleh duduk. Okey, adakah teruzur sekali tahiyat? Tak. Jadi maknanya kena baca tahiyat bila? Bila nak baca tahiyat? Tak boleh duduk. Maka teruzur daripada duduk sebab dia tukar gearbox. Jadi tak boleh bengkokkan. Okey, maka teruzur dia daripada duduk. Jadi tak apalah tak duduk. Tahiyat, baca tahiyat, wajib. Masih bila nak baca? Berdiri. Berdiri sebab tak boleh duduk. Habis tu tahiyat, selawat dia kena duduk. Kena cerita balik, dia kena duduk. Ketika membaca selawat, dia tak boleh duduk. Maka teruzur duduk. Okey, duduk tak apa. Selawat kena baca. Bila? Berdiri. Salam sama juga. Kena duduk. Oh tak boleh, teruzur daripada duduk. Oh uzur duduk aja. Salam geti. Wajib bagi salam. Bila? Berdiri. Nampak? Yang tadi dia bisu ataupun dia tak geti baru masuk Islam, dia tak boleh keluarkan suara, tak geti bercakap, tak geti baca. Maka duduk wajib. Sebab dua tu perkara yang berbeza. Yang ni pula dia tak boleh duduk, tapi suara ada. Maka dia kena baca juga. Dia dua benda yang berbeza. Ketika berdiri lah. Jika kita baca dengan keadaan tidak duduk, seperti berdiri atau sambil bangun, maksud berdiri, jika kita baca ni maksudnya dalam keadaan tak sakit, dia baca bukan ketika duduk, ketika berdiri. Okay? Atau sambil bangun. Ni saya tidak sah sembahyang ni kerana meninggalkan rukun. Mungkin kalau orang sakit barulah dia tak baca secara duduk. Yang dia nak bagi tahu kat sini adalah sambil bangun ataupun sambil duduk. Contohnya dia sujud, dia nak tahiyat akhir ni. Dia baru separuh saja sujud tu. Baru bangun separuh. Lepas tu baru bangun separuh saja at-tahiyat. At-tahiyat tu macam ni tadi. Belum duduk, punggung masih lagi sikit lagi nak kena. Dia at-tahiyat baru punggung kena. Maka at-tahiyat tu bukan ketika duduk. Maka kita bagi tahu batal. Ataupun ni saya tidak sah sembahyangnya. Dia kata sambil bangun ataupun dia tadi sujud nak ke duduk, patut duduk dulu biar tamakninah sujud baru at-tahiyat. Dia tak tengah jalan tu sikit lagi tu dah at-tahiyat. Maka tak sah kerana mungkin beberapa huruf tertinggal. At-tahiyat tu banyak juga huruf tu. Lepas tu yang duduk betul at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatulillah, itu baru betul-betul duduk. Jadi tinggal at-tahiyat. At-tahiyat kan baca, dia kira tak baca sebab bukan duduk. Bukan ketika duduk, ketika sikit lagi nak duduk. Jadi duduk dulu. Ataupun mungkin juga dia nak sujud sahwi ke okey, mungkin lah kot dia nak sujud sahwi, bahawa dia pun baca Allah, dia nak sujud sahwi dan dia baca tahiyat. Dia baca tahiyat ni sampai Allahumma salli ala Muhammad je. Contoh, dia bawa Allahumma salli ala, dia dah pergi ke depan dah nak sujud sahwi. Muhammad tu dah berjalan dah, nak cepat sangat sujud sahwi. Maka dia baca sebahagian daripada selawat tadi ketika bukan duduk. Maka tak sah lah sembahyang dia. Itulah, tu dia nak bagi tahu tu. Sambil bangun tu, ni saya tidak sah kerana meninggalkan rukun. Semua bacaan-bacaan ini disyaratkan didengar oleh telinganya sendiri. Bacaan-bacaan ini, bacaan-bacaan tahiyat, bacaan selawat dan bacaan salam, mesti dengar kat telinganya sendiri. Bagaimana telah dinyatakan pada rukun yang ketiga. Apa? Takbiratul ihram dah cerita dah sebelum ni. Rukun yang ketiga, secara kita ulang. Saya dah bahas sebelum ni bab ni. Kita ulang laju-laju lah. Iaitu semua bacaan tadi tahiyat, sebenarnya semua rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat dan salam, dia panggil 5 ni rukun qauli, mesti dengar kat telinga sendiri. Dia kata telah dibahaskan pada rukun yang ketiga sebelum ni. Takut lupa kita syarah laju-laju. Yang maksud boleh dengar kat telinga sendiri adalah kadar yang boleh didengari walaupun dia sendiri tak dengar. Tu maksud boleh dengar kat telinga. Boleh, maksud membaca tu boleh dengar kat telinga, bukan maksudnya dengar. Kadar tu boleh dengar, bukan semestinya dengar. Kadang-kadang kadar tu boleh dengar tapi dia tak dengar. Sebab apa? Kadar tu normalnya boleh dengar. Kadar yang dia baca tu, tahiyat ke, takbir ke, Fatihah ke, boleh dengar tapi dia tak dengar. Kenapa? Pekat badak? Katalah dia sendiri tak dengar. Mungkin? Tak mungkin lah. Dia ada getaran, dia boleh dengar. Okey, ada bas parking tak mati enjin kat luar 3 biji. Kuat tak bunyi? Pakai sign ikut. Jadi dia, kalau bas tu tak ada, dia dengar. Kadar yang dia baca tu dah memadai untuk dengar.
baca tahiyat tadi. Tapi sebab ada bas kat luar, jadi tak dengar. Jadi sebenarnya dia kena dengar ke? Dia kena lawan tak bas? Tak. Walaupun dia tak dengar, tapi kadar dia boleh dengar. Yang kita nak kadar tu. Yang kita nak kadar tu. Macam tu juga kalau dia duduk dekat airport. Tanya-tanya semayang macam tahiyat tu, dapat nampak ada kapal terbang lalu, bunyi bising. Dia baca tak dengar. Tak dengar kan? Sebab bunyi bising. Adakah dia kena lawan kapal terbang tu punya suara? At-tahiyyatu lillah. Sebab tak boleh kalau tak dengar. Tak sah. Tidak. Dia baca macam tu juga. Seolah-olah macam tak dengar. Tapi kalau tak ada kapal terbang tu, dengar. Jadi yang kita nak baca yang dimasukkan sini, semua bacaan-bacaan ini hendaklah didengar oleh telinganya sendiri dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa. Bukan dalam keadaan yang ada masalah bising, dia pekak hadap, telinga sound trouble apa semua. Yang itu tak perlu. Kadar tu boleh dengar, memadai. Kita dah bincang sebelum ni panjang lebar dalam bab ni. Ataupun kadang-kadang budak-budak hendak wah bising kadang-kadang. Kadang-kadang kuliah. Dia semayang kat luar. Kena kuliah apa pula suara kuat kan, speaker. Dia tak dengar. Kalau dia semayang sunat ke tak kisahlah, fardu ke sunat kat luar tak dengar. Sebab speaker kuat. Jadi adakah dia perlu lawan? Lawan mana boleh lawan. Jadi macam mana? Bacalah kadar. Kalau speaker tu tak ada, mic tu tak ada, dia boleh dengar kadar tu. Itu maksud didengari. Jangan lawan. Kalau lawan dia makin kuat. Jadi semuanya hukum kita kata sama dengan Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Kecuali amin. Amin je yang kena kuat sama dengan imam. Amin sahaja. Malah kuat, amin tu paling boleh kuat. Selain daripada tu, slow aja. Amin je yang kuat. Okey. Dan cukup dah kot. Dan disebutkan sini, dan dengan ada mualat. Berturut-turut. Ini satu lagi. Ini biasa kalau dalam kitab-kitab yang lebih detail, dia sebut juga berkaitan dengan mualat, tapi dia akan bagi contoh. Yang ni tak bagi contoh. Dia kata baca tahiyat ni dengan mualat. Maksudnya wajib berturut-turut. Wajib berturut-turut. Mualat ni orang faham, dia sebut juga kan, putus mualat. Ada tak cakap? Tak ada. Ada orang faham cakap. Dia makan nasi, lepas tu nasi ada nasi. Nasi tengah jegang, tengah gelegak. Oh Allah, tangan begini ni. Kari dah nak bubuh ni, tapi nasi dah habis. Lepas tu tunggu kejap lah, 5 minit, 10 minit ni. Kejap je, sering apa ni? Kering dah sikit, lepas tu dah elok dah, dia pun ambil. Taklah, tak boleh nak makan lah. Putus mualat, orang Kelantan ni gitu. Orang sini macam gitu tak? Tak, orang tak cakap gitu kan? Patut pun tak tahu. Patut saya juga. Potong stick. Itu bahasa KL. Itu KL, potong stick. 10 minit berhenti bergerak dah tangan aku, tak faham kan? Tapi kalau orang-orang Kelantan dia panggil putus mualat. Mualat tu. Masuk putus mualat ni dah lama sangat. Jadi maksudnya dengan adanya mualat, dengan adanya berturut-turut. Jadi membaca tahiyat daripada satu ayat, satu kalimah ke satu kalimah, satu ayat ke satu ayat, mesti berturut-turut. Mesti. Dengan maksud wajib. Kalau tidak, tak sah. Bila tak sah, tak batal. Dia kena ulang balik. Kalau dia tak ulang, dia bagi salam baru batal. Contohnya, dia baca tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika. Tak boleh. Assalamu alaika. Tak boleh. Dengan maksud, dia kena apa? At-tahiyatul mubarak daripada awal balik. Sebab putus mualat. Saya berhenti tu lebih kurang berapa tadi? 2 saat lebih, 2 saat macam tu ke? Nak bagi confident. Kalau assalamu alaika, macam tak berapa sangat kan? Dia assalamu alaika. Tu, apa tu? Tak putus mualat. Kecuali dia adalah itu cerita lain. Sakit cerita lain masuk kelas tadi. Ini normal. Lelah atau tidak, tak tarik nafas, tak tahu arwah kat situ. Assalamualaikum. Jadi dia kena assalamualaika ayyuhan, kalau kata nak lambat-lambat sikit kan, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh tadi. Tu boleh tadi. Jangan putus mualat. Ataupun putus dekat, biasanya putus dekat habis ayat. Ini biasa lagi, tak boleh juga. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bunyi pintu buka. Aku seorang macam lemah ni. Siapa ni? Apa benda? Tu lama tu. Patut. Tengok. Kucing meow, hitam.
Tompok kucing. Jadi assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin kan? Dia pun asyhadu an la, tak boleh. Jika dia asyhadu an la tak sah. Dengan maksud jika dia kena baca daripada awal. Jika dia tak baca daripada awal, masa dia salam tu batal. Namanya putus mualat kerana dia berhenti tu lama. Jadi wajib mualat. Wajib berturut-turut. Cuma yang dibenarkan tak kadar tarik nafas. Berapa lama tarik nafas? Sejak sejak sengah. Takkan tak hembus kan? Tu je. Malah kalau kita yang lebih detail dia sebut 2 kali nafas tak ada sebab batal. Bukan sebab dia lah. Maksudnya Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum, tak boleh lah. Dia kena at-tahiyah balik. Jika tak ada sebab, tak ada sebab. Jangan cerita orang lelah. Orang lelah jangan paksa weh. Nanti mati aku nak tanggungjawab. Ini cerita orang normal. Tak boleh. Kenapa 2 kali nafas? Kenapa? Nak bersin. Ada sebab. Nak bersin. Kita tak boleh. Yang ada sebab tak boleh. Ini tak ada sebab. Dia tak boleh. Tak boleh. Apa lagi? Mualat. Satu lagi istilah dia panggil tertib. Adakah wajib tertib? Kita ambil Fatihah. Fatihah wajib mualat juga tak? Ya, wajib mualat. Fatihah. Maksudnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh lagi? Iyyaka tak boleh. Tak boleh dengan maksud dia kena bismillah daripada awal. Putus mualat. Sama juga Fatihah. Dan Fatihah kena tertib tak? Maksudnya kena ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, kelima. Ke-6, ke-7. Ke boleh siratal ladzi, lepas tu alhamdulillah, lepas tu boleh tak? Tak boleh, wajib tertib. Jadi Fatihah wajib tertib dan wajib mualat. Fatihah. Tahiyat wajib mualat, tak wajib tertib. Ini sekadar hukum lah. Tak wajib tertib. Dengan maksud dia boleh subhanallah, 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 Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pahala sebelah tengok. Boleh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kau ni apa hal baca tu ranggang ni? Boleh. Dengan maksud sah. Sebab dia tak wajib tertib. Dengan syarat baca satu ayat penuh. Tak wajib tertib, yang wajib mualat saja. Sedangkan Fatihah wajib tertib dan wajib mualat. Tu sikit perbezaan. Malah salam pun kita akan bahas akan datang. Salam pun tak wajib tertib. Ni kat bawah yang ke-12 tu kan. Assalamualaikum kan. Warahmatullahi wajib sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wajib sunat. Sunat yang penting assalamualaikum. Kita balik kan. Waalaikumsalam. 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 Boleh tak? Tak payah ada jawapan tak? Boleh. Kerana sunat je tertib. Yang kita akan datang, bahas akan datang. Salam pun sunat je tertib. Rupanya assalamualaikum. Dia boleh terbalik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tu kat bawah tu dia tu. Nanti akan datang lah. Kita akan bahas salam panjang lebar juga. 12 je sejam nanti akan datang. Cuma nak bagi tahu, tahiyat pun tak wajib tertib, boleh tukar-tukar, tapi jangan buat sebab afdalnya ikut tertib. Tiba-tiba kenapa buat tiba-tiba wahara macam tu? Cuma nak bagi tahu hukum aja. Kalau buat macam main-main pula. Kalau buat tukar-tukar tadi. Tapi boleh ke? Boleh. Mana lah tahu tersilap ke? Kadang-kadang assalamualaikum dengan assalamualaikum tu tukar. Jadi bila macam tu dia dah baca assalamualaikum, rasa malas nak ulang balik assalamualaikum teruslah. Boleh. Boleh. Walaupun wahara kena bagi. Walaupun dengan syarat habis satu ayat jangan ambil setengah ayat ni sambung ayat kelima tak boleh. Ayat yang sama penuh. Cuma dari segi turutan ayat tu tidak wajib tertib, sunat saja tertib. Yang terakhir dalam bahasa Arab pastilah. Takkan tiba-tiba dia ambil terjemahan dia baca terjemahan. Dalam bahasa Arab tu yang terakhir. Tahiyat tu dalam bahasa Arab. Habislah yang ke-12 bagi salam. Kita akan bincangkan datang bila semayang sunat kan. Sebab dia ambil kopiah kan. Macam dia duduk istirahat ke ikut tawaruk. sama lah. Sama je. Nak tahu lebih afdal, lepas duduk tu nak buat apa? Sama juga. Dia semayang sunat ke semayang fardu sama. Okey, sekarang soalannya semayang sunat, nak duduk iftiras ke tawaruk? Soalannya nak jawab pun kena tanya juga. Lepas ni nak buat apa? Nak salam tawaruk. Sebab tawaruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Sama. Lepas ni nak buat apa? Lepas ni tak nak salam lagi, nak sujud sahwi. Kata lain tu kan. Duduk iftiras macam tu. Jadi dia tak kira solat sunat ataupun solat fardu. Ceritanya nak buat apa lepas ni? Buat tu bukan cakap tau. Lepas ni nak baca tahiyat, nak baca salawat, itu baca bukan hanya baca, nak buat perbuatan apa?
Tak buat apa dah. Habis tu nak buat apa? Last sekali apa ni? Salam. Oh, nak habis sembahyang. Salam kan? Tahu. Senang. Itu dia punya takrif. Takrif tawarruk adalah duduk bagi mengiringi salam. Yang ke-12, insya-Allah kita akan bahas sangat panjang dalam masalah salam, termasuk juga macam mana boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hal ni? Macam mana? Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang salah kata, "Oh, aku nak jawab." Dia waalaikumsalam. Macam mana cerita? Akan datang. Saya tak ingat bila, minggu depan ke bila tak? Akan datang ni. Tengoklah. Bila macam ni? Tak tahu lagi ya. Tak tahu lagi bila. Depan ada lagi. Nanti lah tanya menjadilah bila-bila ada keluar poster nanti kita akan sambung bab salam yang ke-12. Kita tangguh dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Syara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.